Kembali bersama kami dari Labuan. Kita kembali ke studio dan saya sedang membaca sedikit ringkasan tentang dua tetamu kita ni. Saya ingat nak perkenalkan mereka, tapi pengenalan mereka cukup memang panjang. Pencapaian luar biasa. Cukup hebat. Cukup hebat mereka berdua dengan skor di antara mereka mungkin 3.9 lah. Ya, 3.9 ya. Itu average lah saya rasa. Wah, hebat. Hebat. Average 3.9. Wow, dia dah macam memang hebat lah orang kata. Orang kata kalau Dekan tu pun mungkin dapat 3.6, 3.8 lah kan. Dean's List. Yes, Dean's List. Okay. Tapi yang ini dah 3.9. Wow, awesome. Memang luar biasa. Jadi kita perkenalkan dua tetamu luar biasa kita ni. Ya, ni sebenarnya adik-beradik ya. Kami bawakan adik-beradik yang cukup hebat, yang cukup akan memberi inspirasi buat anda di luar sana. Kami pun terinspirasi juga sebenarnya bersama dengan dua gerangan ini. Saya kenalkan di sebelah saya Dusha Nantakumar, iaitu penerima anugerah pelajaran di Raja Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan juga adiknya Misha Nantakumar, iaitu penerima anugerah pelajaran di Raja Universiti Putra Malaysia. Dua-dua penerima anugerah di Raja ya. Wow, tahniah diucapkan kepada kalian. Tahniah juga kepada ibu bapa anda yang pasti tersenyum bangga menonton siaran ini dan juga pencapaian-pencapaian anda. Ingin kita bertanya sedikit tentang bagaimana sebenarnya anda berdua begitu bersaing sesama sendiri untuk merebut gelaran ini, ataupun adakah ini tidak terkait persaingan di antara kakak dengan adik? Silakan. Wow. Pastinya tidak terkait lah, kerana sejak kecil kami diasuh oleh ibu bapa untuk sentiasa mengejar impian kita. Jadi anda kata kita meminati sesuatu perkara itu, kita perlu sentiasa mengejar perkara itu, tetapi dengan nilai-nilai murni, dengan integriti, nilai amanah dan sebagainya. Jadi apabila kita dalam pengejaran itu, dalam kita mendekati impian kita, kita akan pasti akan melihat pulangan yang sangat lumayan dan rezeki akan melimpah ruah, bukan kerana kita mengejarnya dengan rakus, tetapi kita mengejarnya dengan niat yang baik. Jadi pendek kata nak kata bukanlah persaingan, tetapi bersyukurlah kerana mampu dapat berkongsi detik ini bersama adik. Wow, asuhan dan didikan ibu bapa ni cukup hebat kan? Memang. Hebat betul. Memangnya. Jadi kita ucapkan tahniah sekali lagi kepada ibu bapa. Misha, macam mana? Ada kakak yang begitu hebat pencapaiannya. Adakah Misha terdorong untuk mengejar atau bagaimana? Misha memang ada karakter Misha tersendiri yang membawa Misha juga kepada kejayaan sebegini. Okay, jadi untuk saya seperti kakak cakap juga, kita bukannya bersaing, tapi saya rasa macam kedua-dua kita ada kemampuan yang tersendiri. Jadi kakak saya dia lebih cenderung kepada debat sebegitu, dan saya pula ke arah kepimpinan, keusahawanan sosial sebegitu. Dan sebenarnya bila kita berdua melakukan apa yang kita suka, kita mendapat inspirasi daripada sesama sendiri. Dan saya juga apabila saya melakukan sesuatu, saya selalu fokus kepada niat di hati. Maksudnya bila saya menceburkan diri kepada dalam suatu bidang tu, niat saya kena betul lah. Dan bila niat tu betul, saya rasa apa yang berlaku tu memang akan melimpah ruah. 3.9 seperti yang dikatakan oleh Sufi tadi, ini memang suatu yang tinggi pencapaiannya. Jadi apakah strategi untuk sampai 3.9? Bagaimana pembahagian masa tu? Okey, jadi sejak kecil saya memang sangat meminati bidang psikologi. Saya akan sentiasa pergi ke perpustakaan, sebab memang ibu bapa kami akan bawa kami ke perpustakaan setiap akhir minggu. Akan ada aktiviti, dan setelah segala ceburan ini saya mendapati yang psikologi sangat dekat dengan hati saya. Jadi apabila begitu, ayah akan bawa ke pakar psikologi untuk melihat adakah minat itu betul atau hanya sekadar infatuation sahaja. Sebab bila kita kecil kan kita ada banyak impian nak jadi chef, nak jadi saintis dan sebagainya. Untuk betul-betul pastikan adakah psikologi itu merupakan niat dari hati. Jadi bila dah betul-betul dah pasti, baru apabila pergi ke Universiti Pendidikan Sultan Idris, saya telah melengkapkan ijazah sarjana muda saya di sana. Jadi apabila belajar ni, oleh kerana sudah mempunyai minat dari dalam hati, apa yang saya akan buat, saya akan sentiasa membuat tindakan yang proaktif. Apabila membaca, pastikan baca sedikit sebelum kelas. Dan kelas ni pun bila kita hadirlah dengan menepati masa, adab semasa belajar. Bila kita hendak belajar itu, guru itu jangan dipandang sebagai seorang insan yang ingin memberi kita arahan. Tetapi seorang guru, seorang pensyarah adalah seorang insan yang
inginkan yang terbaik untuk kita. Sebab cara mereka ajar, cara mereka memberi nasihat, kalau kita betul-betul ikut, pasti akan ada banyak impak yang positif di situ. Jadi setelah mengikuti pengajian, apa yang saya buat lagi adalah membuat kajian di mana apabila dah habis kajian itu saya cuba salurkan kepada stakeholders yang penting. Contohnya apabila saya membuat kajian tahun akhir yang melibatkan pelajar matrikulasi, ia adalah gabungan music intelligence, kecerdasan muzik, spirituality ke arah kehidupan pelajar. Dan saya sebelum ini juga merupakan seorang vokalis dan pemain piano. Kalau Misha sendiri pemain piano muzik klasik, saya adalah dari genre rock dan pop. Wow. Okey, jadi dalam vokal juga saya mendapat sijil grade 8 distinction dalam vokal pop dan rock music. Jadi apabila begitu saya cuba menggabungkan kerana dah ada minat itu kan. Saya cuba gabungkan muzik dan juga psikologi dalam kajian saya. Jadi apabila kita buat begitu, kreativiti kita akan bercambah. Dan dari segi pengurusan masa, saya mempunyai satu tabiat untuk baca pukul 3 hingga 5 pagi. Itu adalah prime time untuk saya baca, tapi pastinya saya akan katakan 2 jam tu tidak cukuplah untuk nak cover satu silibus kan. Jadi pagi tu saya akan baca, lepas tu saya akan susulkan dengan ulang kaji, mendengar nasihat pensyarah. Apabila berjalan ke kelas kan kita akan ada blok 1 2. Okey, bila berjalan ke kelas tu saya akan pakai headphone, saya akan mendengar video, tapi saya tak pandang video tu. Saya mendengar sekadar audio sahaja supaya saya dapat memahami okey kalau esok atau contoh pada hari ini kelas developmental psychology, psikologi perkembangan. Jadi saya akan mendengar seperti psikologi kanak-kanak melalui video itu. Jadi bila saya duduk di kelas saya sudah mendapat satu bayangan. Okey, agaknya bagaimana. So itu dengan inisiatif seperti ini, pengajian saya mempunyai 8 semester. Jadi saya telah mencapai PNG 4.0 untuk 7 semester. Dan mana yang point 1 tu yang tak lepas tu? Itu yang saya nak kongsikan ni. Point 1 tu sebenarnya semua mata pelajaran saya mendapat A, satu sahaja B+ untuk pelajaran motivasi dan emosi. Okey. Epic kan? Jadi macam terlalu termotivasi. Tak lepas tu. Itulah, jadi saya ambil iktibar di mana subjek tu walaupun kita dapat B+, jangan dalam kehidupan sebenar itu kita terlepas. Jadi dalam kehidupan tu Dusha kena pastikan you got to get A in this, like yang terbaiklah untuk kita. Kita ambil iktibar. It keeps us humble juga. Baik, hanya kerana mendapat B+ itu tidak bermakna kita terlepas. Itu kita simpan kata kunci daripada Dusha, dan kita akan bersama semula dengan dua adik-beradik ini. Sebentar lagi kita akan berlintas langsung sedikit bersama dengan rakan setugas kita yang telah pun bersedia di perkarangan istana. Jadi sebentar lagi kita akan bersama dengan Mimi di mana pengumuman penting dijangka akan disampaikan oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri. Dengan itu kita terlebih dahulu melihat apakah yang sedang dinantikan oleh semua rakan media kita yang pasti berkumpul di sana sejak awal pagi tadi. Mimi, silakan. Silakan. Baik, Terence dan Sofia, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun tiba di perkarangan Istana Negara kira-kira 8.20 pagi tadi, dan beliau dijadualkan menghadap Suri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bagi mempersembah senarai Kabinet Kerajaan Perpaduan untuk mendapat perkenan Baginda. Dan pastinya pengumuman jemaah Menteri Kabinet ini akan diumumkan sesegera mungkin setelah mendapat perkenan Tuanku. Pertemuan pada pagi ini juga dibuat susulan keberkatan Yang di-Pertuan Agong ke luar negara yang dijadualkan pada hari esok. Dan untuk makluman anda, petugas media juga sudah pun berada di sini seawal 7 pagi lagi untuk mendapatkan perkembangan mengenai pergerakan keluar masuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Istana Negara, dan kami masih menantikan pergerakan keluar Perdana Menteri untuk mendapatkan reaksi beliau berhubung dengan
mengusulkan pelaksanaan ataupun pelantikan Menteri Kabinet bagi Kerajaan Perpaduan. Selain mengumumkan Menteri Kabinet, turut menjadi teka-teki adalah bilangan menteri dan timbalan menteri yang akan dilantik menerajui pelbagai kementerian di bawah Kerajaan Perpaduan ini. Pada Jumaat lalu dalam sidang media pertama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memaklumkan bahawa Kerajaan Perpaduan yang diterajuinya akan memiliki saiz kabinet yang lebih kecil berbanding kerajaan-kerajaan terdahulu. Malah beliau turut mengusulkan supaya gaji menteri dalam Kabinet Perpaduan ini dikurangkan susulan perkembangan semasa situasi ekonomi ketika ini. Dan saya rasa sekian perkembangan dari Istana Negara, dan untuk mendapatkan maklumatnya terus bersama dengan kami yang sahih di RTM kembali bersama Terence dan Sofia. Silakan. Terima kasih Mimi. Itu sekadar pengenalan sahaja terlebih dahulu. Kabinetnya belum pasang disiapkan belum lagi siap lagi sepenuhnya. Kita nantikan rangka kabinet ini. Bayangannya pun sudah banyak diperkatakan di media sosial, namun apakah hakikatnya dan kesimpulan kita nantikan bersama dengan Yang Berhormat Perdana Menteri yang akan mengumumkan, mungkin separa mungkin penuh. Nantikan bersama di RTM. Baik, seterusnya kita akan bersama dengan adiknya pula. Kalau tadi kita mendengar berkaitan dengan seorang kakak yang minat psikologi, yang meminati music genre pop rock. Dan terlepas sikit je tu motivasi dengan B+-nya. Bagaimana pula si adik? Okey, jadi untuk saya cenderung kepada, saya belajar Bachelor Pentadbiran Perniagaan. So, saya cenderung kepada supply chain. So, sekarang saya tengah bekerja under procurement. So, in the future, saya nak buat dalam bidang ni lah. And then, saya nak dapatkan more connections on like supply chain related industries macam tu. And also, like I have visions untuk join like TEDx and also share my insights on that. Jadi, selepas itu, seperti kakak cakap, macam mana kita bahagikan masa semua tu kan. Jadi saya rasa it's actually asuhan parents sejak kecil lagi, sebab sejak kecil lagi kami berdua memang aktif dari segi co-curriculum, dan akademik kita memang selalu on track kalau nak cakap lah. Jadi akademik tu memang saya actually macam secara automatik kita ada disiplin tu terhadap akademik. Dan dari segi co-curriculum adalah satu yang membuat saya boleh membahagikan masa saya dengan lebih efektif, sebab saya jenis yang bila saya ada banyak benda nak buat, masa tu saya jadi lagi produktif, dan saya rasa macam saya suka, this is me, macam tu lah. And kalau nak cakap juga, bila masa sekolah dulu, kami berdua merupakan pemain catur juga. So dekat universiti saya juga merupakan atlet Majlis Sukan Universiti Malaysia. Lepas tu, kalau dalam bidang kepimpinan tu, saya merupakan Presiden Persatuan Mahasiswa Sekolah Ekonomi dan Perniagaan. Dan dari segi keusahawanan sosial, sebab sepanjang universiti saya memang penglibatan saya dalam bidang keusahawanan sosial tu lebih tinggi lah. Dan ada juga satu program masa tahun 2020, iaitu masa kita dalam era pandemik. So semua pembelajaran ke online kan. Dan masa tu saya rasa macam, saya dekat rumah, tapi kalau saya dekat fizikal dekat universiti, saya memang akan lagi aktif kan. So bila saya dekat rumah tu, saya memang cari dekat laman sosial. So saya actually gunakan laman sosial untuk kebaikan, sebab banyak orang akan cakap kalau ada laman sosial tu maybe ada pengaruh yang negatif. Tapi untuk saya, macam mana kita guna laman sosial untuk kebaikan. Jadi saya pun mencari banyak peluang melalui laman sosial, dan saya telah mendapat beberapa peluang kebangsaan, international and also local opportunities. Dan ada satu program ni yang saya rasa macam very close to my heart, iaitu Help Prize program. Jadi program tu is under Help Prize Foundation dan United Nations lah. Jadi kita kena direct, I was the campus director for the program, dan kita kena buat program tu dekat universiti. Dan bila saya buat program tu about 6 months, saya juga telah manage sekali dengan akademik saya, dengan kepimpinan saya yang lain. Ada juga projek macam 2 program lain yang saya involve juga. Tapi saya harus cakap ini bukan like kredit diri saya juga, tapi bukan kredit diri saya sendiri, tapi macam whole pasukan saya lah. Memang mereka like backbone untuk saya, dan kawan-kawan saya yang selalu supportive, keluarga juga. Dan akhirnya like apabila tamat program tersebut, sebab
program ni sebenarnya berlaku di 121 buah negara. Dan lepas tu the following year mereka telah adakan satu recognition for special award recognition. So saya telah dipilih sebagai top 20 Asia Campus Director nominees, dan melalui peluang tersebut saya telah mendapat jemputan oleh Help Prize Foundation untuk ke United Nations, ke United Kingdom untuk program keusahawan sosial ni lah, Global Accelerator Program, dan itu merupakan satu momen yang sangat dekat dengan hati saya dan juga menjadi satu benchmark untuk saya untuk jangan limit myself to just local, tapi kita kena pergi go beyond your capability. Sebab apa yang kita rasa adalah limit kita, sebenarnya itu yang kita tahu, tapi kalau kita tidak melakukan, tidak pergi melangkaui itu, kita tak tahu apa our true strengths are. Wow, so itulah ini memang memberangsangkan dua kita yang penuh dengan inspirasi, dan saya rasa anda semua terinspirasi. Betul. Namun ingin kita bertanya tentang gangguan ataupun daripada segi rakan-rakan sebaya, pengaruh rakan sebaya. Kita sering dengar tentang istilah-istilah ini yang bukan digunakan dengan cara yang elok, tapi menjadi kemudaratan kepada para pelajar kita. Jadi bagaimana anda berdua sebagai dua orang pelajar cemerlang menangani isu-isu seperti bukan isu gangguan semata-mata, tapi adalah juga pengaruh daripada media massa, daripada media sosial dan daripada rakan-rakan sebaya. Bagaimana anda menapis semua ini? Okey. Kalau saya sendiri, kalau nak kata dalam satu ayat, saya akan kata iman kena kuat lah. Iman kena kuat. Tapi biasanya apa yang saya buat adalah saya akan cuba mengaktifkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang sudah pun disediakan oleh universiti atau stakeholders yang berkredibiliti. Contohnya NGO-NGO yang sedang menjalankan aktiviti komuniti, atau kalau untuk saya, minat saya adalah psikologi, kesihatan mental dan sebagainya. Jadi apabila kita membuat, kita masuk ke dalam program seperti ini, kita akan tahu agaknya di mana minat saya, agaknya di mana kelebihan kemahiran. Dan untuk mengejar kemahiran itu, bila kita dah aktif di situ, kita akan mampu melihat beberapa jenis orang, beberapa jenis anasir-anasir, dan kita akan mampu tahu bagaimana kita nak tapis ni. Okey, saya bagi contoh ya. Semasa berada di universiti, saya berada di Majlis Perwakilan Pelajar sebagai Exco Perhubungan Awam dan Antarabangsa bagi tahun 2019-2020. Selepas itu, jadi bila kita memegang satu tampuk kepimpinan tu, kita mampu melihat bagaimana segelintir pergolakan berlaku. Bagaimana kita boleh mengenali sifat-sifat manusia, bagaimana kita boleh mengendalikan perkara itu. Jadi bila kita menjadi, contoh saya dapat saya boleh katakan peluang untuk menjadi pengarah program untuk 2 program komuniti, timbalan pengarah program untuk 2 lagi program, serta menjadi pengurus majlis untuk 4 buah program, dan bergiat dalam unit protokol lebih daripada 30 buah program. Jadi bila kita dah buat berprogram ni, kita memang boleh melihat kalau tindakannya begini, agaknya mungkin beginilah orangnya. Kalau begini, beginilah. Tapi saya nak katakan tapisan ini perlu dibuat untuk protect our mental health, untuk protect mungkin iman kita dan sebagainya. Tetapi ia tidak bolehlah kita gunakan untuk memberi prasangka buruk terhadap orang lain. Sebab kalau saya datang dari sudut psikologi, setiap insan adalah baik. Mereka mungkin mempunyai kisah kehidupan mereka yang mengubah persepsi mereka. Jadi ada yang mungkin kerap marah, mungkin kerap rasa cepat membenci orang lain dan sebagainya. Itu bukanlah mengatakan orang itu jahat. Itu hanyalah peristiwa yang berlaku dalam kehidupan mereka yang mengubah persepsi mereka. Betul. Jadi bila begini, bila kita dah ada dalam satu jawatan tu, biasanya kan akan ada beberapa orang yang datang kontak kita, mengadu dengan kita. Saya tak macam ni, saya tak puas hati dengan tu. Bila kita dengar mengenai satu isu itu, tapi mendengar perspektif 4-5 orang, kita akan tahu sebenarnya tak ada orang yang salah pun. Ia hanyalah satu salah faham. Tapi bila kita lihat dari luar sebagai macam public eye,
kita lihat seperti dia macam ni. Padahal itu hanyalah persepsi. Jadi bila kita mengubah persepsi itu, kita akan mampu faham semua orang baik. Baik. Misha pula bagaimana? Kerana media sosial tu pengaruhnya lain sikit daripada pengaruh rakan sebaya. Dia punya pengaruh, dia datang dengan video-video yang berkias dengan hashtag-hashtag yang banyak pengikut. Jadi tidakkah Misha terasa untuk terikut-ikut dengan pengaruh-pengaruh ini? Okey, untuk saya adalah prinsip saya tu kita kena kenal apa prioriti diri sendiri dan kenal kepada diri sendiri juga. Sebab bila kita self awareness lah kalau nak cakap in English, bila kita kenal kepada diri sendiri, kita akan tahu apa yang baik untuk kita dan apa yang tidak baik untuk kita. Dan saya sendiri, saya melihat social media, pengaruh sosial ni sebagai satu kebaikan untuk saya sebab saya memang banyak mendapat inspirasi daripada media sosial. Dan juga semua peluang-peluang yang telah saya ceritakan tadi, kongsikan tadi, banyak peluang tu saya dapat daripada laman sosial juga. Dan apabila saya share apa projek-projek yang saya lakukan, nak promotekan dekat social media. So kawan-kawan saya pun macam dia selalu reply, lepas tu kalau mereka pun tahu apa-apa peluang, mereka pun akan share dengan saya. Jadi itu saya rasa kita kena tahulah apa prioriti kita dan self-awareness, I think dari segi macam kakak cakap keimanan kita kan. So bila kita tahu apa moral, nilai-nilai moral kita, akan senang untuk kita terima apa yang baik untuk kita dan kita elakkan apa yang tidak membawa manfaat kepada diri sendiri. Okey. Misha umur berapa sekarang? 23. 25. Wow. Tapi di banyak usia ini dah dapat banyak pencapaian yang cukup hebat, dah mula mengenali diri sendiri ya. Dia cakap seolah-olah berusia 48 gabungan. Betul, hebat. Dan saya rasa satu didikan yang cukup hebat tahniah diucapkan kepada kedua-dua ibu bapa anda di luar sana yang cukup hebat mendidik anda bagaimana anda menjadi insan yang cukup berjaya, dan kita doakan moga sentiasa berjaya pada masa akan datang. Ni YB di masa depan kerana telah pun bergelar YB satu ketika dulu. Telah pun mendapat undian untuk usul 2000 1527 ke 72. undian untuk usul. Belum, kita tak sampai bab politiknya lagi. Jauh lagi. Kita perlu bawa mereka kembali untuk bercerita tentang itu. Dan dengan itu harapan kami semoga segmen ini banyak memberi inspirasi kepada anda semua. Saya tahu para penonton semua nantikan segmen-segmen seterusnya di mana kita akan mengintai apakah rangka kabinet baru kita. Ya, betul. Bagaimanakah susunannya? InsyaAllah kita akan kongsikan sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu, kita ingin berhenti berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia.